Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe, dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Kerajaan telah mengambil langkah untuk menangani kebimbangan yang kian meningkat berhubung kebebasan badan kehakiman dengan memperincikan perlindungan sedia ada yang diperuntukkan undang-undang. Ia susulan perarakan yang dianjurkan Badan Peguam Malaysia semalam bagi mempertahankan kebebasan badan kehakiman. Kerajaan ingin menjelaskan bahawa perlembagaan persekutuan yang jelas untuk menangani salah laku hakim. Kata Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi Azalina Othman Said dalam kenyataan hari ini. Dia berkata perkara 125/3 dan 4 Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan kuasa kepada Yang di-Pertuan Agong untuk menubuhkan tribunal khas bagi menyiasat dakwaan salah laku. Menurutnya, hakim yang sedang disiasat boleh digantung tugas atas nasihat Perdana Menteri selepas berunding dengan Ketua Hakim Negara. Selain itu, perkara 125/3E memperuntukkan kuasa kepada Ketua Hakim Negara untuk merujuk sebarang pelanggaran etika kepada Jawatan Kuasa Etika Kehakiman yang ditubuhkan di bawah Akta Jawatan Kuasa Etika Hakim 2010, Akta 703. Perkara 125/3B pula membolehkan penetapan kod etika bertulis bagi menetapkan piawaian tinggi kelakuan dan integriti hakim. Judges Code of Ethics 2009 PUB 201/2009 yang telah berkuat kuasa sejak 1 Julai 2009 turut menjadi rujukan penting untuk menetapkan standard tingkah laku hakim secara jelas dan berlandaskan undang-undang, kata Azalina dalam kenyataan hari ini. Kerajaan telah mengambil langkah untuk menangani kebimbangan yang kian meningkat berhubung kebebasan badan kehakiman dengan memperincikan perlindungan sedia ada yang diperuntukkan undang-undang. Ia susulan perarakan yang dianjurkan Badan Peguam Malaysia semalam bagi mempertahankan kebebasan badan kehakiman. Kerajaan ingin menjelaskan bahawa perlembagaan persekutuan yang jelas untuk menangani salah laku hakim. Kata Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi Azalina Othman Said dalam kenyataan hari ini. Dia berkata perkara 125/3 dan 4 Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan kuasa kepada Yang di-Pertuan Agong untuk menubuhkan tribunal khas bagi menyiasat dakwaan salah laku. Menurutnya, hakim yang sedang disiasat boleh digantung tugas atas nasihat Perdana Menteri selepas berunding dengan Ketua Hakim Negara. Selain itu, perkara 125/3E memperuntukkan kuasa kepada Ketua Hakim Negara untuk merujuk sebarang pelanggaran etika kepada Jawatan Kuasa Etika Kehakiman yang ditubuhkan di bawah Akta Jawatan Kuasa Etika Hakim 2010, Akta 703. Perkara 125/3B pula membolehkan penetapan kod etika bertulis bagi menetapkan piawaian tinggi kelakuan dan integriti hakim. Judges Code of Ethics 2009 PUB 201/2009 yang telah berkuat kuasa sejak 1 Julai 2009 turut menjadi rujukan penting untuk menetapkan standard tingkah laku hakim secara jelas
dan berlandaskan undang-undang, kata Azalina dalam kenyataan hari ini. Kerajaan telah mengambil langkah untuk menangani kebimbangan yang kian meningkat berhubung kebebasan badan kehakiman dengan memperincikan perlindungan sedia ada yang diperuntukkan undang-undang. Ia susulan perarakan yang dianjurkan Badan Peguam Malaysia semalam bagi mempertahankan kebebasan badan kehakiman. Kerajaan ingin menjelaskan bahawa perlembagaan persekutuan yang jelas untuk menangani salah laku hakim. Kata Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Azalina Othman Said dalam kenyataan hari ini. Dia berkata perkara 125/3 dan 4, Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan kuasa kepada Yang di-Pertuan Agong untuk menubuhkan tribunal khas bagi menyiasat dakwaan salah laku. Menurutnya, hakim yang sedang disiasat boleh digantung tugas atas nasihat Perdana Menteri selepas berunding dengan Ketua Hakim Negara. Selain itu, perkara 125/3E memperuntukkan kuasa kepada Ketua Hakim Negara untuk merujuk sebarang pelanggaran etika kepada Jawatan Kuasa Etika Kehakiman yang ditubuhkan di bawah Akta Jawatan Kuasa Etika Hakim 2010, Akta 703. Perkara 125/3B pula membolehkan penetapan kod etika bertulis bagi menetapkan piawaian tinggi kelakuan dan integriti hakim. Judges Code of Ethics 2009 PUB 201/2009 yang telah berkuat kuasa sejak 1 Julai 2009 turut menjadi rujukan penting untuk menetapkan standard tingkah laku hakim secara jelas dan berlandaskan undang-undang, kata Azalina dalam kenyataan hari ini. Kerajaan telah mengambil langkah untuk menangani kebimbangan yang kian meningkat berhubung kebebasan badan kehakiman dengan memperincikan perlindungan sedia ada yang diperuntukkan undang-undang. Ia susulan perarakan yang dianjurkan Badan Peguam Malaysia semalam bagi mempertahankan kebebasan badan kehakiman. Kerajaan ingin menjelaskan bahawa perlembagaan persekutuan yang jelas untuk menangani salah laku hakim.